Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Kemenyan Berasap. Okey, untuk kisah kali ni aku nak share dengan korang berkenaan dengan uh, beberapa peristiwa yang mana ianya berlaku di dua lokasi yang berlainan, tapi ianya berlaku dalam satu malam yang sama. So, kejadian ni berlaku sewaktu aku masih menuntut di salah sebuah college tempatan lah. College tersebut pada masa tu terletak di belakang Plaza Phoenix di Ceras. Plaza Phoenix ni pun aku rasa dah tukar nama dah sekarang. Jadi pada masa tersebut aku sedang buat aku punya diploma. Pada masa tu masih sangat kurang paper-paper yang ada macam sekarang, yang mana sekarang banyak yang buat matrix, lepas tu boleh terus lompat kepada degree terus kan. Masa tu baru nak diperkenalkan. Jadi pada masa tersebut aku buat diploma dulu, kemudian baru aku sambung dengan degree aku. Jadi diploma yang dibuat kebanyakannya adalah dengan kolej-kolej tempatan di luar lah pada masa tersebut. Kolej-kolej orang kata tempatan ni macam cendawan tumbuh jugalah sebenarnya. Jadi kejadian ni berlaku pada lebih kurang tahun 98 atau 99 macam tu lah, hujung tahun. Betul-betul selepas kami habis exam. Jadi sebelum semuanya pulang ke rumah masing-masing, cuti semester break kan. Jadi pada satu malam tu kami semua berkumpul. Jadi berkumpulnya kami pada malam tersebut ni bukan hanya pelajar-pelajar daripada kolej yang sedang aku belajar ni. Ianya juga terdiri daripada kawan-kawan daripada beberapa kolej dan universiti lain sekitar Kuala Lumpur. Jadi bilangan kami pada malam tu 4 orang satu kereta dan ada 3 buah kereta. Jadi lebih kurang ada 12 orang lah. Tempat berkumpulnya adalah di kolej di mana tempat aku belajar pada masa tersebut. Jadi ada member seorang, dia ajak sekali, malam ni jom kita pergi jalan-jalan KL. Kita tengok, kita cari tempat-tempat yang ada paranormal activity. Untuk makluman korang, pada lewat 90-an ni aktiviti tersebut boleh kata top lah. Top bukan pasal apa, pasal masa tu juga tak silap aku pada masa tu juga keluar yang paranormal activity episode dekat TV, yang masa tu ada Uncle Seekers apa semua. That era lah. Masa tu dia orang semua baru nak naik ni. Jadi benda tu jadi trending lah pada masa tersebut. Okay, jadi aku pun cakap, member cakap, wish nak pergi cari hantu. Dia kata, jom lah kita pergi jalan-jalan KL. Cari hantu tak nak, tapi kita pergi bangunan-bangunan lama apa semua. Bila dia sebut bangunan-bangunan lama semua ni, aku tertarik sikit lah. Aku suka tempat-tempat macam ni. Aku suka bangunan-bangunan lama, architecture diorang, seni, warisan tu. Aku suka benda-benda ni. Jadi pada malam tersebut setelah berkumpul, 12 orang ni masuk ke dalam 3 buah kenderaan ni tadi, 3 buah kereta. Jadi tempat pertama yang kami tuju, aku ingat lagi pada masa tu, aku cuba cari di Google Map tapi tak ada. Tapi aku memang confident aku ingat pada masa tu, sebab memang aku sendiri nak cari balik tempat tu. Whereby lepas pada tu memang aku tak pernah pergi dah. Itu the first and the last lah setakat ni. Kawasannya di Bukit Tungku. Nama jalannya adalah Jalan Taylor. Apa yang buatkan aku ingat pada masa tersebut adalah kerana member, ada beberapa kawan-kawan yang pernah pergi ke Jalan Taylor Bukit Tungku ni. Macam aku cakap tadi, aku interested. Mungkin satu hari nanti aku nak pergi balik ke sana. Jadi apa yang berlaku pada masa tersebut yang betul-betul buat aku ingat adalah aku minta member aku yang tengah bawa kereta dia untuk stop kejap
sebab aku nak pergi tengok nama jalan. Sebab nama jalan tu tertutup oleh pokok-pokok rimbun. Jadi memang aku selak pokok tu, aku nampak memang tulisannya Jalan Taylor. Jadi kami masuk ke Jalan Taylor ni. Ianya kami melalui kawasan, kalau yang mana yang pernah pergi Bukit Tungku ni ialah kawasan-kawasan elit ni, rumah-rumah banglo mewah ni apa semua. So korang akan lalui dulu kawasan rumah banglo mewah ni apa semua. Sesampainya sahaja ke Jalan Taylor ni, ianya adalah sebuah kawasan yang memang dah tak terjaga pada masa tersebut lah. Jalan tarnya juga sudah merekah-rekah dan lebih banyak gravel road daripada jalan tar. Okay. Jadi kami masuk. Jadi kawasannya itu adalah mendaki. Jadi kita mendaki begini sampai ke hujung, lepas tu dia patah. Memang sharp corner, sharp turn. Naik pula mendaki ke atas macam ni. Jadi suatu pendakian ni, kita akan nampak lah ada banglo di kiri kanan jalan. Jadi pada malam tersebut tak adalah kami semua explore ke semua banglo. Kami pilih banglo-banglo tersebut kerana kami juga kena berhati-hati, dan itu sebabnya kami pergi ramai. Sebab kawasan ni adalah kawasan terbiar. Jadi bila ianya kawasan terbiar, macam aku sendiri pun personally, kalau ada benda-benda mistik apa semua ni, aku tak kisah. Tapi kalau ada jin kepala hitam ni, kepala hitam ada rambut apa semua macam manusia ni kan, yang itu aku kisah. Sebab apa? Sebab dia orang ni mungkin drug addict ke, ataupun penjenayah yang sedang menyembunyikan diri kat sana, itu markas dia orang ke apa kan. Kan kita orang pergi tak pasal-pasal, kita orang pula jadi mangsa ke pula kat sana kan, kena pau ke apa ke kan. Sekejap lagi wallet semua habis. Masa tu tak fikir pasal handphone, tak ada handphone lagi pada masa tersebut. Wallet semua habis kan, kereta pun kena sapu juga, dah settle. Jadi kami ambil langkah berjaga-jagalah untuk pergi ke sana tu. Jadi dalam banyak-banyak rumah yang kami selusuri, kebanyakan rumah memang kami jumpai pelbagai macam barang lah, segala sampah apa semua, segala barang-barang lama, kain baju bertabur dengan tilam-tilam yang koyak rabak, tilam-tilam usang apa semua ni kan. Dan juga banyak picagari berterabur dekat lantai lah. Pergi bilik ni, kalau ada je tilam, ada kain baju berterabur tu, mesti ada picagari punya. Jadi kita tahu ini sarang Makpet. Jadi bila dah tengok macam tu, kami pergi ke rumah seterusnya. Kebanyakan rumah memang sebegitu. Jadi masa tu dah kurang syok lah. Sebab yalah, ada antara kawan-kawan ni yang memang dia orang tak pernah tengok benda-benda macam ni, dan mereka kata kalau boleh aku nak tengok malam ni. Okay. Jadi sedang kami menyelusuri rumah, daripada rumah ke rumah ni, kami terjumpa dengan sebuah rumah. Rumah ni untuk masuk ke kawasan rumah ini adalah banglo, dan setiap kawasan rumah ni kebanyakan tiang gate tiang diperbuat daripada batu tu masih ada, tapi gate dia tu ada yang tak ada. Lepas tu pagar kebanyakannya dah rompong, ke pagar tu kebanyakannya dah jadi semak samun, dah hutan apa semua kan. Jadi ada sebuah rumah ni yang mana tiang batu kedua-dua pintu pagarnya ni berdiri dengan utuh. Kemudian pintu pagarnya dah tak ada, tetapi dia punya laluan sehingga ke pos rumah tersebut amat bersih. Sepertinya ada orang sapu, tak ada daun kering, tak ada apa. Okay. Dan yang buat kami agak kaget jugalah pada masa tersebut, rumah tersebut ada nyalaan lilin di dalam rumah. Jadi first impression kami, banyak pula nyamuk malam ni. First impression kami takut ada orang kat dalam rumah, ada penagih dadah ke apa ke kan, ada lilin kan. Dan rumah ni agak terang lah, warna-warna macam ni. Jadi kami beranikan diri, kami masuk, kami bagi salam, tak ada sahutan. Kami cakap hello apa semua, tak ada sahutan. Okey lah, kami masuk.
ruang hall dia, daripada pintu masuk dia tu dah terlopong lah. Daun pintu semua dah tak ada. Ini semua yang jenis rumah-rumah daun pintu besar punya, rumah orang kaya-kaya. Okay, jadi kami masuk. Bila masuk tu, hall tu dia ada tangga turun ke bawah. Tangga ni dalam 3 step je. Jadi dia keliling 4 segi, dia turun ke bawah. Dan di tengah-tengah hall ni terdapat sebatang lilin yang sedang menyala. Jadi apa lagi yang kami temui di kawasan tersebut adalah terdapat kain kuning di satu penjuru. Kemudian terdapat kelapa yang dah dibelah dua macam tu. Okey, duduk dekat-dekat dengan kain kuning tu, dengan beberapa, entah, aku pun tak tahu benda lah, ada macam bunga-bunga, ada daun lah, apa semua kan. Jadi, tapi aku sendiri pada masa tersebut tak merasakan apa-apa sangatlah dekat kawasan tu. Kita orang cuma lebih kepada berhati-hati, takut kawasan ni dah dijadikan tempat orang semayang ke apa ke, jadi kuil ke apa ke, tak tahu. Jadi takut nanti orang salah anggap yang kami ni masuk kat sana menceroboh ke apa ke kan. Jadi kami lebih berhati-hati mengawasi keadaan sekeliling lah. Tapi agak cuak juga sebab bila first time jumpa tu kan, kau tengah jalan, ini gelap gelita dalam hutan, tiba-tiba ada satu rumah yang mempunyai cahaya. Sebenarnya bila dalam keadaan gelap gelita, satu cahaya sebegini dah cukup untuk buat kau macam, ada lampu kat sana kan. Tapi Alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku kat sana. Jadi kami teruskan pergi ke rumah seterusnya. Jadi waktu kami tengah mendaki sampai sebelum sharp turn ni, sharp turn dia macam aku cakap tadi, naik bukit, naik ke atas. Sampai dekat sharp turn ni, keadaan jalan dah makin teruk. Tarnya tak ada. Ini semua dah jadi jalan gravel lah, batu kerikil kecil-kecil tu kan. Makin teruk jalannya bila naik ke atas tu. Jadi dekat penghujung ni ada sebuah banglo lagi dekat depan ni. Jadi apa yang berlaku dekat banglo yang ni, jadi sewaktu kami sampai, kereta pertama adalah kereta aku, yang aku naik ni lah. Kami sampai, kami betul-betul duduk di depan pintu pagar. Pintu pagar ni ada dua bongkah konkrit dia tu. Maknanya konkrit untuk dia punya tiang. Satu daun masih ada, satu lagi dah tak ada. Dan satu daun ni memang terbuka lah ke dalam. Jadi kami berhenti, kereta aku ni lah berhenti depan tu, dan kami pasang high beam. Ianya adalah sebuah banglo 2 tingkat. Di sebelah kiri ada sebuah pokok besar. Ni pokok 5 lah, dengan akar-akar menjurai turun tu kan. Memang creepy pada masa tersebut. Jadi kami berhenti kat sana kerana jalan yang nak naik ke atas ni dah semakin teruk. Bawah ni masih lagi antara gravel tar. Dan yang ke atas ni totally gravel. Dah tak ada tar apa semua, tarnya dah hancur. Jadi ini naik ke atas. Jadi tujuan kami berhenti tu adalah untuk bertanya, bincang. Ni 3 buah kenderaan untuk berbincang sama ada kita nak meneruskan naik ke atas atau tak, sebab jalan dah semakin teruk. Jadi waktu diorang tengah bincang tu, aku menumpang kereta member. So driver dah keluar pergi ke kereta di belakang, kereta nombor 2 dan kereta nombor 3 belakang sekali lah, tengah-tengah tu. Jadi dalam kereta tu ada aku dengan ada seorang lagi sahabat dekat belakang. Seorang lagi dah keluar. Jadi waktu aku dengan seorang lagi sahabat ni tengah duduk, sebab dia pasang high beam, jadi kami nampak rumah agam ni, rumah banglo ni kan. Jadi dekat pokok ni tadi, tiba-tiba melayang tau jatuh. Ianya adalah transparent, tapi ianya melayang jatuh. Sangat slow motion. Seakan-akan sebuah sapu tangan tu. Sapu tangan dulu banyak pakai handkerchief kan, melayang. Jadi aku tengok, aku duduk depan ni kan dengan high beam kan. Astaghfirullahalazim kata kan. Lepas tu yang kebetulan member belakang dia dengar. Dia kata, kenapa cuy? Tak ada apa-apa juga. Lepas tu dia pun tanyalah, by the way, kau nampak tak macam ada sapu tangan jatuh tu? Aku pun tanya, kau nampak juga? Nampak juga. Wish, aku tak sedar hati lah, dia kata. Itulah, jalan pun teruk ni, aku rasa baik kita belah lah daripada sini kan. Jadi dia pun setuju. Jadi aku terus buka pintu kereta aku cakap kat dia orang, dah, jom belah.
So bila cakap macam tu, yang 2-3 orang yang sibuk nak tengok tu, dia orang terus macam, apa saja kau nampak apa ke? Tolong lah, tunjuk kat aku. Jom kita keluar dulu daripada tempat ni lah. Nak naik atas pun dah tak boleh. Jadi kita keluar dulu daripada tempat ni. Jadi kita pun keluar lah dulu daripada tempat ni. Yang 2-3 orang ni paksa lah, kata, apa Joy, cakap lah. Nanti kita keluar dulu daripada sini, nanti aku akan ceritakan. Jadi kita pun keluar lah dulu daripada situ. Keluar daripada situ, tempat tujuan kami seperti biasalah, student late 90s ni kan, 97, 98, 99 ni kan. Masa tu tempat yang dituju tak lain tak bukan Nulah, Uptown, Damansara. Lepak makan chicken chop. Itu je lah kerjanya dulu. So waktu lepak sana aku ceritakan lah, dia orang semua macam, ya aku tak puas hati lah, patut kita masuk rumah tu apa semua kan. Jadi dia orang tak puas hati. Bila dia orang tak puas hati ni, dia orang kalau boleh dia orang nak tengok juga pada malam tersebut. Jadi apa yang berlaku sambil duk makan ni, maka berlakulah perancangan untuk pergi explore ke kawasan seterusnya. Jadi memandangkan bahawa college aku terletak di Ceras, so jalannya nanti nak ke Ceras. Jadi 2-3 orang ni tadi mencadangkan, apa kata kalau kita pergi tengok Highland Towers. Alang-alang sebelum hantar korang balik, sebab dia orang ni daripada universiti lain, so dia orang ni yang ada kereta. Kami ni yang daripada college ni tak ada kereta, kami tumpang. Jadi dia kata, sebelum hantar korang balik, kita pergi Highland Towers dulu. Mana tahu kan, kau boleh jumpa apa-apa kan. Ni tak jumpa apa-apa, ni tak syok, dia kata kan. So aku pun cakap, tadi kan kita dah jumpa rumah ada lilin kat dalam dengan cukup bersihnya apa semua, siap ada kain kuning, ada bunga macam-macam bunga ada kat sana. Yelah, tapi bendanya tak nampak, dia kata kan. So kami pun tak boleh nak cakap apalah kan, dah kita tumpang kereta orang dan tuan kereta masing-masing semua nak pergi ke sana, dan termasuk juga beberapa penumpang-penumpang lain pun teringin juga nak pergi ke sana. Jadinya kami habiskan makan untuk malam tu dan seterusnya bertolaklah pula ke Highland Towers. Jadi waktu kami di area Bukit Turungku tu, kami berada di sana dalam lebih kurang jam 10 hingga 12 malam. By the time kami sampai ke area Highland Towers tu dah hampir jam 2 pagi. Pada masa tersebut, kalau ada lah antara korang yang teringin nak pergi ke Highland Towers, apa yang aku aku ke sana, aku perhatikan bahawa jalannya dah ditutup. Ada pintu daripada zinc, tapi still korang boleh jalan kaki masuk ke tepi tu lah. Ada banyak laluan sebenarnya. Jadi pada waktu tersebut ada penghalang lah, dia buat penghadang jalan. Penghadang jalan. Dan penghadang jalan ni tak seefektif mana pun, sebab basically kami boleh turun daripada kereta, alihkan penghadang jalan ni dan kami boleh masuk. Jadi bila kami masuk ni, daripada Hillview, tak silap aku lah nama jalan dia tu Jalan apa lah, yang aku ingat belakang dia ada 2, Jalan Hillview 2 ke something like that lah. Jadi kami masuk, alihkan penghadang jalan ni dan kami masuk tu di depan kami adalah Tower 1. Tower 1 ni adalah yang collapse tu lah. Kemudian di sebelah kirinya adalah Tower 2 and Tower 3. Jadi apa yang berlaku ialah kami masuk selusur pelan-pelan dekat Tower 1 ni, dan disebabkan oleh kerana ianya penghujung tahun, aku rasa lah mungkin ada family members yang datang. Kejadian Highland Towers ni collapse berlaku tahun 1993 pada bulan November. Jadi kami pergi tu somewhere in late November lah. Jadi ada seperti memorial lah kat sana. Bukan tugu ke apa, tak ada. Ianya seperti memorial kat sana, yang mana ada orang letak lilin. Tapi of course lah, at that time dah tinggal lilin je lah, tak ada lampu, tak menyala. Ada jambangan bunga. Aku rasa mungkin untuk
memperingati kan dia lepas setahun. So itu mungkin dah 5 tahun atau 6 tahun kejadian Highland Towers tu. So kami berhenti kereta dekat tempat yang ada jambangan-jambangan bunga apa semua ni, ada gambar-gambar apa semua kan. Jadi kami berhenti kat sana. Jadi bila dah berhenti kat sana, kami menapak sikit pergi ke Tower 2. Sewaktu pergi ke Tower 2 ni, aku ni ada masalah sikit. Aku ada resedung lah, senang cerita resedung lah. Jadi aku bila benda berhabuk apa semua ni, aku cepat bersin. Jadi waktu kita orang sedang explore Highland Towers ni, Tower 2, sedang explore, dia orang masuk apa semua, daripada dia tengah explore daripada apartmen ke apartmen. Memang ianya memang sangat dusty, berdebu. Kemudian of course dekat belah-belah bawah tu, kita macam sama di Bukit Tungku tadi, kita berjumpa dengan kain baju lama, tilam-tilam lama, kain langsir lah apa semua terposok kat sudut bilik ni, ada yang terposok sudut bilik sana. Dan seperti biasa pica gari ada berlambak kat bawah kat lantai. Jadi daripada satu apartmen pergi ke satu apartmen dan satu tingkat ke satu tingkat. Dan aku ingat lagi pada masa tersebut aku hanya mampu bertahan hingga tingkat 3 tak silap aku. Maknanya ground floor, first floor, second floor, third floor. Bila dah sampai ke third floor tu, aku dah tak boleh tahan dah. Hidung aku dah start gatal apa semua. Jadi aku cakap, bro, boleh tak bagi kunci kereta kau? Cakap dekat member aku lah, yang tuan punya kereta yang aku tumpang ni. Cakap, apa Jul? Aku tak tahan lah, habuk teruk sangat sini. Aku dah rasa nak bersin ni. Dan kalau aku start bersin memang teruk. 50 kali tu normal. Yang mana yang pernah duduk dengan aku, dia orang tahulah macam mana kan. Jadi aku pun ambil kunci kereta. Lepas tu member aku yang satu kereta dengan aku, yang duduk belakang, yang dekat Bukit Tungku tadi, yang nampak handkerchief sama-sama dengan aku tu, dia kata, Jun, kau nak turun ke? Aku nak turun. Aku pun tak tahan, hidung aku teruk ni. Okey lah, jom lah. Jom kita lepak dalam kereta lah. Jadi aku tinggalkan pesan. Aku cakap bagi tahu kat dia orang ni lah. Aku cakap, kau kalau boleh janganlah lama sangat, janganlah naik sampai tinggi sangat kereta kan. Kejap lagi berkicap kita orang tunggu kat dalam kereta kan. Dia kata okey. Jadi kami pun turun. Dan kami menapak menuju ke arah kenderaan kami. Aku hidupkan enjin, pasang aircon dan kami duduk dekat dalam kereta. Jadi apa yang berlaku dekat dalam kereta ni dia orang explore lah kan. Jadi aku pun duduk dalam kereta, lampu aku pasang, dah enjin dah buka, aku pasang lampu kan supaya terang sikit, supaya dia orang pun boleh nampak. Jadi pasang ni ianya berhadapan betul-betul dengan tempat memorial lah, tempat orang letak jambangan bunga apa semua ni kan. Jadi sedang aku tengah lepak-lepak, pandangan melilau, pandangan kosong, tak ada apa-apa. Zaman tu je lah, cakap handphone pun tak ada. Kalau ada pun pada masa tersebut adalah stupid phone. Masa tu lah yang Nokia 3210, 3310, pada masa tersebut lah. Jadi habis kuat pun kau boleh main game Snake. Jadi aku dengan member aku ni memang tak ada phone. Jadi kita orang pun melilau kan. Lepas tu aku tergerak hati nak pergi tengok memorial ni. So aku cakap kat member aku ni, bro, aku nak pergi depan tu kejap lah. Aku nak tengok memorial ni lah. Lepas tu nak sedekahkan sikit lah, Al-Fatihah aku kata kan. Dia kata, okey lah, kau nak follow ke nak tunggu dalam kereta? Tanya kan. Dia kata, apa, aku tunggu dalam kereta. Okey lah kalau macam tu. Jadi aku pun bergerak. Aku pergi dekat area memorial ni. Dan aku tengok lah jambangan-jambangan bunga yang ada gambar-gambar apa semua kan. Jadi aku sempat sedekahkan Al-Fatihah untuk mangsa-mangsa yang beragama Islam yang meninggal pada masa kejadian tu. Selesai saja aku baca Al-Fatihah tu, aku pusing ke belakang dan aku tengok dekat dalam kereta. Pada masa tersebut, yang aku tahu dekat dalam kereta ni, aku duduk di side penumpang, side driver kosong, dan member aku ni duduk di seat belakang, betul-betul belakang dengan driver.
Jadi dekat tengah-tengah, bahagian tengah seat ni ada budak kecil. Jadi aku macam pelik, aku cakap, budak kecil mana ni? Jadinya aku pun terus menuju ke arah kereta. Aku buka pintu aku tengok. Cakap, tanyalah dengan member aku ni, cakap, ada orang lain ke selain daripada kita kat sini? Lepas tu member aku ni pandang aku, orang lain maksud kau apa? Tak ada, tadi aku nampak ada budak kecil sebelah kau. Aku just takut kau terjumpa budak ke apa ke yang mengelerau malam-malam. Walaupun aku rasa pada masa tersebut ianya agak kurang logik kan, tapi nak sedapkan hati kan, dia kata. Lepas tu member aku ni pun cakap, Joy, ni dah pukul berapa? Takkan budak-budak kecil nak melilau-lilau tengah malam kat kawasan macam ni? Yalah, aku cakap make sense lah bro, aku nak sedapkan hati je, kata macam tu kan. Tapi betul, serius aku nampak ada budak kecil tadi duduk tengah-tengah. Dan kau, maknanya kalau kau duduk dekat seat belakang ni berhadapan dengan driver, ianya ada dekat sebelah kiri kau lah, ni tengah-tengah ni. Jadi dia pun macam, kau ni biar betik Joy. Betik lah bro, aku tak nak buat apa, aku nak tipu kau, bukan dapat duit pun kan. Jadi untuk sedapkan hati kami masing-masing pada masa tersebut, dia pun cakap, mungkin mata kau tersalah tengok kot. Okey lah, jadi aku pun masuk, aku duduk dekat tempat aku lah, passenger seat. Jadi aku pun lepak sambil tunggu dia orang kan. Jadinya sewaktu tengah duduk tunggu ni, member aku ni cakap, Joy, dia kata, cuba kau tengok dekat memorial. Dan memang betul ada seorang budak perempuan dekat kawasan memorial tu. Ianya adalah see-through. Dan ini bukan aku seorang je yang nampak, member aku ni pun nampak. Jadi kami pun macam, aku pun bercakap lah kat dia, cakap, budak perempuan ni lah tadi kat sebelah kau. Dia kata, serius budak perempuan ni kat sebelah aku tadi? Iya. Bro, jangan dia ikut kita balik dah. Aku cakap, itulah harapannya kan. Itulah aku cakap awal-awal tadi, aku tak suka benda-benda macam ni, pergi tempat-tempat macam ni, nanti dia ikut kita balik, kita susah. Tak apa kot, tu dia keluar tu should be okay. Jadi kami pun dah orang kata menggelejat lah kan kat dalam kereta ni kan. Dah tak senang duduk lah kan. Jadi apa aku buat kan, aku turunkan cermin kereta tu, dah aku jerit je. Cakap, oi lambat lagi ke, bla lah. Aku rasa satu taman tu boleh dengar, tapi dia orang tak peduli apa pun. Jadinya tak lama kemudian, kawan-kawan aku ni pun, yang lain, the rest ni pun turun. Aku cakap, korang explore sampai mana? Kata, tak boleh lah, boleh naik sampai tingkat 7 je. Lepas tu dah teruk sangat keadaan tempatnya, meaning dia punya debu. Kawasan dah lama terbiar. Dengan dia kata, ada jumpa orang berak lah. Bukan jumpa orang tengah berak, jumpa tahi. Orang berak sini, berak sana. Makin tinggi, makin teruk dia orang kata kan. Dia kata, jom lah kita belah lah, kata kan. Elok lah tu kita belah kan, kata kan. Jadi aku dengan member aku ni tak adalah cerita apa-apa kepada the rest of our friend here. Kiranya macam bila dah balik ke college nanti mungkin boleh cerita ke apa ke kan. Tapi pada masa tersebut kami decided untuk tak cerita apa-apa sebab kami nak balik. Jadi masa tu aku pun berada di luar kenderaan apa semua kan. Yang member aku masih duduk kat dalam kereta, duduk pujuk lah. Kata, okey lah, jom lah, since tak ada apa-apa pun, ni pun dah pukul berapa dah ni kan, jom lah kita balik lah, kata kan. Lepas tu adalah yang menyarankan, jom lah kita pergi next pula tempat kan. Cakap, next mana lagi, ni dah pukul berapa dah ni kan, jom lah kita balik. Jadi waktu di luar kenderaan ni, basically kenderaan pertama, kedua, ketiga. So conversation selalu berlaku di tengah-tengah ni lah. Jadi waktu tengah sembang ni, antara nak balik tak nak balik, nak balik tak nak balik ni kan. Jadi aku pun terpandang balik ke dalam kereta dan astagfirullahalazim, budak perempuan tu memang nampak sedang duduk di sebelah member aku. Dan member aku ni dia tak tahu apa-apa pun. Dia tak nampak ada orang kat sebelah. Jadi aku daripada luar ni aku nampak. Aku just cakap, guys jom balik sekarang. Lepas tu yang 2-3 orang yang bersemangat ni kan kata, Jun, kau cakap macam ni kau nampak apa-apa ke? Tak ada apa-apa, jom kita balik. Sekarang kita balik sekarang.
Jadi kami pun balik. Dia orang pun hantar aku kat college pun. Lepas tu aku pun tengok muka member aku kan. Cakap ni pun dah pukul 4 pagi lah. Kita cerita lain kali lah. Bila next kita lepak lagi. Pergi uptown ke apa ke kan. Sambil makan chicken chop tu. Kita cerita lah kat the rest of the group lah kata kan. Ya, member aku ni pun kata, tu lah ni dah pukul berapa. Tapi aku sempat berbisik kat dia. Cakap, tapi waktu aku kat luar kenderaan tadi, aku nampak budak perempuan tu masih kat sebelah kau tau. Tak ada apa-apa aku tu. Takkanlah dia nak ikut aku balik kan. Cakap kan, ini semua adalah ayat-ayat yang mana orang yang dah penat, dah letih, nak balik ke college masing-masing, nak tidur. Itu je yang sebenarnya tau. Jadi aku pun terus balik dan dia pun balik. So mereka balik ke universiti masing-masing lah. Jadi nak dijadikan cerita, tuan punya kereta ni dengan member aku yang kat belakang ni, diorang adalah satu universiti dan satu blok. Jadi ini adalah sebuah universiti tempatan dekat Malaysia kita ni juga, di Kuala Lumpur. Jadi bila mereka sampai ke bilik apa semua dah settle, tak ada apa-apa. The next day, masuk saja hari berikutnya, masuk saja waktu maghrib, beberapa kolej perempuan di universiti ni mengalami kejadian histeria. Jadi apa yang berlaku bila dipanggil ustaz untuk pulihkan balik budak-budak perempuan yang terkena histeria ni, apa yang mereka ceritakan ialah mereka ternampak budak kecil burung tukang dah start bunyi. Tu bestnya duduk kampung ni. Mereka ternampak budak kecil. So bila jadi macam tu, yang member aku ni muka dia dah berubah. Sebab ustaz ni duduk bertanya daripada mana budak ni datang. Dia mesti ada orang dah pergi somewhere, dah bawa balik dia ni. Jadi member aku ni just keep quiet. Orang kata dah baling batu sembunyi tangan lah kan. Macam okay, itu kerja aku dengan kawan-kawan aku lah kan. Jadi weekend seterusnya tu, yang mana yang dah balik kampung lah. Yang mana kami yang duduk dekat area Selangor dan Kuala Lumpur ni, kami biasanya akan berjumpa lah dekat uptown. Itulah tempat kami. Dekat uptown jumpa. Lepas tu barulah dia cerita, kau tahu tak, budak perempuan tu pergi rasuk apa benda ni, kolej perempuan yang ada tau, histeria tau. Cakap kau ni biar betik bro, masuk paper. And betul, pada masa tersebut ada satu kejadian. Masa kejadian tu lah ianya masuk newspaper. Sebab ni bukan seorang dua orang yang kena, berpuluh orang. Jadi macam member aku ni sendiri, dia pun share dia punya pengalaman. Dia kata memang betul je, kau cakap apa ni, takut dia mengikut. Jadi apa yang berlaku ialah bila dia sampai ke college dia, bila dia masuk dalam bilik, dia tidur. Bila dia terbangun, dia nampak dia terjaga disebabkan oleh kerana dia terdengar suara, panggil apa dia bukan, dia gelap macam mana, mengekek dia bukan mengilai mengekek budak-budak, giggles budak-budak. Jadi dia terjaga daripada tidur kan, dengar mana datang budak gelap. Lepas tu aku tanya lah, so ada nampak ke, tak ada nampak ke, macam mana? Dia kata tak ada nampak, tapi aku beberapa kali terjaga kerana disebabkan oleh kerana terdengar ketawa budak kecil ni tadi. Lepas tu aku pun tanya, habis tu apa jadi? Kawan-kawan yang lain pun dia orang baru tahu cerita. Dia kata, korang ajar korang dapat tengok tak, bagi tahu kan. Aku cakap, kau nak tengok sangat benda-benda tu, nak buat apa, bukan seronok pun. Ni kau tengok ni, habis berapa kolej perempuan dah diusik kan. Jadinya dia kata, aku tak nampak apa-apa, cuma dengar dia gelak, ketawa tu, itu je lah. Lepas tu esoknya selepas maghrib dah dengar, dah start dia bersahut-sahut. Lepas seorang kena, seorang lagi sahut, tumbang seorang lagi sahut, tumbang seorang lagi sahut. Jadi masa tu kita orang pun macam habis tu aku bertanya juga apa jadi. Tak tahulah, dia panggil ada ustaz seorang ni. Ustaz ni pun tanya juga pada mana datang. Aku dah cuak lah, member aku ni cakap kan. Jadi aku just buat tak reti lah.
Jadi aku tanyalah, so kesudahan dia macam mana? Dia kata alhamdulillah lah, ustaz tu berjaya suruh dia balik-balik lah. So dia balik lah kot. Member aku ni bagi tahu kan. Sebab apa? Sebab selepas daripada tu dah tak ada gangguan lagi. Jadi aku pun cakap pada member aku ni lah, alhamdulillah dia ikut engkau kan, bukan ikut aku kan. Jadi itulah sebab kalau korang tanya pada aku ni bukanlah pandai sangat. Kadang-kadang Allah bagi rezeki aku boleh ternampak benda-benda ni. Cuma bila ternampak tu, serius aku cakap, aku tak berapa suka benda-benda ni. Sebab aku tak pandai sangat. Kalau misal kata dia mengikut aku balik ke apa ke kan, nanti kalau dia cuma mengganggu aku saja, aku masih boleh okey lagi. Tapi kalau ianya mula mengganggu macam tambah macam sekarang, aku dah berumah tangga apa semua, aku dah nak kecil apa semua kan. Jadi itu yang kalau boleh aku elakkan, memang aku elakkan. Alright. So itulah dia perkongsian pengalaman aku pada malam ni. Harap ianya menghiburkan anda semua. Dan insyaAllah jika ada rezeki, ada umur, kita berjumpa di video selanjutnya. Yeah.